Hai para omnivore sekalian. Hello para masyarakat. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel kami. Selamat datang, welcome to the club. So, hari ni kita nak cakap apa saya? Lupa pula. Kita kenalkan diri dulu lah. So, saya Safi Rosmi. Saya Syaril Agus. Dan hari ni kami nak share something tentang isu yang hangat diperkatakan di semua laman media, sosial dan juga televisyen, iaitu tentang apa saja? Tentang coronavirus berkait rapat dengan student IPT. Yes, iaitu UPSI. Yes. 92 sampel ujian makmal telah diambil daripada kontak rapat dua pelajar kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang didapati positif COVID-19 selepas menjalani saringan menerusi operasi penghantaran pulang pelajar IPT. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Perak, Dato' Dr. Ding Lei Ming, mereka terdiri daripada rakan pelajar, pihak pengurusan dan kaki tangan UPSI. Setakat ini, 5 sampel didapati negatif COVID-19, manakala keputusan ujian bagi sampel yang selebihnya masih belum diperoleh. Jelas beliau, kedua-dua pelajar tersebut telah dihantar pulang pada 6 Mei lalu dan disaring pada hari sama. Kedua-duanya didapati positif. Macam yang kita dah tengok berita semalam, Director General Ketua Pengarah KKM, Dato' Ming Syam pun dah bagi tahu yang ada 2 kes positif, iaitu pelajar Sabah yang berasal daripada UPSI. Maknanya dia balik dari UPSI dan disahkan positif di sana. Dan disebabkan kes tu ramai desas-desus daripada netizen telah menghimpit kami punya perasaan, mentaliti, terutamanya student dan apatah lagi frontliner yang mengatakan kami kurang mengikut SOP. Kalau kita tengok dekat media sosial tu ada macam-macam. So netizen yang tulis macam-macam, yang cakap seolah-olah macam diorang tahu everything apa yang berlaku dalam UPSI ni. Yes. So contohnya apa Syarif? Contohnya Contohnya ada ramai yang cakap prosedur penghantaran pulang tu tak ikut kurang mengikut SOP. Lepas tu apa lagi ah? Lepas tu ramai yang menyalahkan student, mengatakan student ni manja. Ramai yang salahkan student ni mendesak KKM, KPT untuk hantar pulang. Lepas tu ada yang salahkan pihak APT. Macam-macam lagi lah, dan pelbagai lagi maklumat-maklumat yang kita rasakan kurang tepat dilontarkan. Tapi semua tu akan kami rungkai dalam video kami ni. Sedikit demi sedikit akan dikupas. Kupas bawang tu. Ya, daripada fakta-fakta. So, based on pengalaman kami yang masih lagi berada di UPSI, dan kami juga yang terlibat membantu secara langsung dan tidak langsung dalam proses penghantaran pulang pelajar daripada UPSI untuk ke kampung halaman masing-masing, termasuklah Sabah dan Sarawak, Borneo. So, macam mana? Kita teruskan ataupun kita stop sebentar? Kita akan teruskan. bersambung Sebentar lagi. Korang yang tengah tengok tu jangan lupa klik butang subscribe, okay? Hai, welcome back guys. Welcome back. I can't believe what we're seeing! What just happened? Okey, sekarang kita akan buka yang pertama. Salah apa doktor? So, kita nak cakap, kita nak ceritakan kepada semua sedikit sebanyak apa prosedur yang UPSI dan IPT lakukan untuk proses penghantaran pulang ni. Adakah dia mengikut SOP ataupun tidak? Di sini kami akan rungkaikan satu persatu. Dia ada dua pemeriksaan. So sebenarnya sebelum student ini balik, apa yang diorang perlu buat adalah diorang perlu apply di portal MCO letter ataupun surat kebenaran untuk pulang ke kampung halaman. Dan dalam surat tersebut dia perlu declarekan kesihatan sama ada sihat, batuk, demam dan sebagainya. So once kalau dia sihat, barulah dia akan di-approvekan surat itu untuk mereka bekerja dengan secara ulanglah. Gagap sikit. Dan kalau ada masalah,
pihak UPSI akan melaporkan ataupun pihak kesihatan akan memanggil student tersebut untuk membuat cek. Yes, maknanya kalau tak sihat, so diorang perlu pergi ke pusat kesihatan universiti, cek dengan doktor, barulah di-approve untuk pulang. Itu prosedur sebelum, dan pada hari kejadian semua student akan melalui sekali lagi saringan kesihatan, iaitu pemeriksaan suhu badan. Yes. Menunjukkan yang diorang ni sihat, temperature badan normal, tak ada batuk, tak ada demam dan sesama dan sebagainya. Kalau ada simptom tersebut, takkan dibenarkan untuk naik bas dan pulang. Pemeriksaan ni kami buat secara langsung semasa dia ingin pulang. So maknanya pada hari yang sama dan pada masa yang sama. Dah macam iklan terima aku pula. Sebelum mereka pulang naik bas dan terbang. So benda tu dilakukan sendiri oleh pihak pakar, iaitu staf kesihatan, bukan student Yes, so bukan student, so staf kesihatan kita yang buat. Dan selepas pemeriksaan kesihatan tersebut, kalau diorang okey, barulah diorang akan beradilan dewan itu untuk proses penghantaran pulang. Dan seperti biasa, so susunan dewan itu juga adalah mengikut SOP yang KKM tetapkan dengan jarak 1 meter, dan mereka juga dibekalkan dengan hand sanitizer dan mask. So semua orang mematuhi peraturan tersebut. Okey, dan untuk makluman juga, driver, pemandu dan juga license officer ataupun staff yang akan mengikut bas tersebut balik juga perlu melakukan pemeriksaan kesihatan. Dan terutamanya bas yang ingin bergerak pun akan sanitize. Yes. So bas akan disanitize. Sebelum pergi, bas akan disanitize, dan kalau sampai ke destinasi pun bas akan sekali lagi disanitize sebelum pulang balik ke UPSI. So dalam parti kata lain, kita boleh konkludkan dekat sini yang kita melaksanakan sepenuhnya prosedur yang KKM tetapkan untuk penghantaran pulang pelajar ke kampung halaman. So meaning that di sini kita dah check temperature badan pelajar tu, bas, kesihatan dia, bas, driver, everything dalam keadaan yang LO. Ya, dalam keadaan yang selamat untuk mereka pulang ke kampung. Yes, kita sudah membuat segala pemeriksaan. Ya, tapi isunya kat sini, kalau kita dah buat semua benda tu, macam mana boleh pelajar tersebut boleh positif bila dilakukan swab test di Sabah? Jeng. Macam mana? Perkara ni boleh kita ambil dengan perubahan virus ni yang telah masuk ke fasa yang seterusnya, fasa yang lebih berbahaya mungkin, sebab kita tidak dapat memeriksa simptom-simptom tu. Ya, sebab semalam 14 hari bulan 5, so Ketua Pengarah KKM Datuk Nur Hisham bagi tahu yang kes COVID-19 sekarang ni 80% adalah bersifat asymptomatic. 85%. So tidak bersimptom. Maksudnya kita mungkin ada virus tu dalam badan tapi tidak menunjukkan apa-apa simptom. Yes. Which is sebenarnya lagi berbahaya lah. Lagi berbahaya. Maksudnya macam kami begini. Apa? Begini. Dia tidak menunjukkan simptom. Tapi kalau kita melakukan swab test tu akan menunjukkan di situ positif. Ya, mungkin. Yes. So untuk kita yang muda ni kurang berisiko, tapi kalau contoh kita tak tahu, kita ingat kita sihat, kita balik kampung, so kita mungkin jumpa dengan saudara kita yang macam berisiko tinggi, contohnya ada asma ataupun berusia, so dia lebih mudah untuk dijangkiti. Ya, dijangkiti dan lebih berisiko tinggi. So that's actually what happened. Kenapa untuk menjawab kenapa saringan di pihak kami di PSI ataupun IPT terlepas. Yes, ya, tidak menunjukkan apa-apa tanda, tetapi bila melakukan swab test barulah positif COVID. Sebenarnya itulah kisah dia. Ya, dia lagi bijak kot, lagi pandai. Biasalah dia dah masuk U kan. Masuk UPSI kot. Ya. So lagi satu, ramai juga yang condemn apa sebenarnya yang IPT dah buat kesinambungan daripada benda ni. So adakah IPT ataupun KKM dah ambil tindakan? Ada yang tulis macam KKM lambat bertindak dan sebagainya. So untuk makluman semua, macam kita dah tengok dalam berita, kita ada 5 kes keseluruhan
Dua kes ialah pelajar di UPSI dan mereka pulang ke kampung dan didapati ada gejala dan kita buat swab positif. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang ni ialah pelajar-pelajar yang di kampus tersebut masih kita kawal, asingkan dan kita jalankan contact tracing dan juga menjalankan swab. Pusat Kesihatan Muallim dan juga UPSI telah mengambil langkah proaktif dan segera dengan melakukan pemeriksaan terhadap kontak-kontak rapat. Pemeriksaan swab test kepada kontak rapat pelajar tersebutlah. Termasuklah housemate dan juga rakan terdekat dan lepak bersama. Lepak bersama, jumpa bersama dan juga barisan frontliner yang terlibat dalam proses penghantaran tu, termasuklah terutamanya barisan MPP kita, barisan pelajar, Borneo, Sejahtera Sabah, dan lecturer LO, semua kita. Barisan officer, driver dan juga orang-orang yang terlibat secara direct dalam penghantaran tersebut. Dan daripada ujian swab test tersebut, kita dapati bahawa 5 kontak rapat tersebut, 5 kontak rapat tersebut telah menunjukkan result negatif. Maksudnya dia negatif COVID-19. Alhamdulillah. Ya, dan selebihnya masih lagi menunggu result dan kita harapkan, kita doakan semoga semuanya terbaik dan negatif juga. Kesinambungan daripada hal tersebut, proses penghantaran pelajar pulang IPT di UPSI telah ditangguhkan seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan dan Pertahanan Datuk Ismail Sabri. Ditangguhkan untuk sementara waktu dan UPSI diletakkan di dalam fasa kawalan pergerakan yang mana masuk. Tiada akses keluar masuk di dalam dan keluar daripada UPSI. So kami ini adalah antara yang masih tinggal kat UPSI dan tak boleh balik ke kampung halaman. So lebih kurang adalah around 700 plus pelajar yang masih lagi tinggal. Terutamanya yang majoritinya adalah pelajar daripada Sabah dan Sarawak. Sabah. So we are in Borneo Island. Hey, what happened? Yes, Peninsula, Borneo guys. Island in UPSI. So, ya memang ramai, majoriti adalah, kebanyakannya adalah pelajar daripada Sabah dan Sarawak sebab Sabah dan Sarawak lah yang prosedur agak ketat untuk pulang ke kampung. Yang Semenanjung majoritinya telah pulang, yang tinggal hanyalah barisan-barisan hadapan MPP, Persatuan, Malay Mahasiswa Kolej dan sebagainya yang mengurus pelajar. Saudara masih ada kat sinilah dan berkorban untuk semua yang dirancang akan bertolak pada second wave nanti. Sepatutnya akan bertolak mungkin dalam 1-2 hari lagi untuk pulang ke kampung sebelum berhari raya. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Yes, kita merancang tapi perancangan Allah tu adalah yang terbaik. Dan kita okey ke? Kami okey je sebenarnya. Kita okey je. Kita reda. Yang penting kita bantu kerajaan, kita bantu frontliner untuk membasmi wabak COVID-19 ni supaya kita dapat kembali hidup seperti sedia kala Secara normal, boleh pergi kelas, boleh pakai baju minion, boleh pergi kelas. Boleh mengajar balik di stadium. Okey, so ramai lagi yang tinggal kat dalam ni. So macam mana dengan pelajar yang ada kat dalam ni? Makanan mereka, penjagaan mereka, keluar masuk mereka. So kita sambung selepas ini. Korang-korang tu jangan lupa komen, like and subscribe. Okay, thank you. Hai, kita sambung lagi dengan subtopik individu ataupun seketul-seketul Seketul. yang terperangkap di UPSI dan di college. So semua pelajar yang masih lagi berada di kolej, alhamdulillah UPSI telah mengambil langkah yang proaktif, produktif untuk menjaga kebajikan kami semua dekat sini dari segi makanan dan pelbagai kemudahan lah. Pendek kata, semuanya dari segi fizikal, dari segi kelengkapan fizikal semuanya okey, cukup, alhamdulillah. Cuma dari segi mentalnya bergantung kepada individu itu sendiri. Yalah, sebab
bukan mudah lah untuk terpaksa berjauhan dengan keluarga. Mindset kita mungkin dah ada kat rumah, dah balik kampung, sebab kita dah hampir pasti. Cuma yelah, something happen dan kita tak dapat nak balik kampung dan terpaksa berhari raya dekat sini dalam bilik dengan rakan masing-masing. Jadi bukan benda yang mudah, mungkin mudah untuk setengah orang, tapi ada sesetengah juga yang sukar untuk menerima. Okay, sekarang dia berkait rapat dengan komen-komen ataupun daripada pandangan-pandangan netizen di medsos, media sosial. So dari sini kita dapat tengok yang ada yang mengatakan student ni manja dan student ni tidak dapat berpisah hanya setahun. Disebabkan ni hanya pentingkan diri sendiri untuk pulang beraya bersama keluarga. Tetapi sebenarnya kita tidak boleh salahkan mereka sebab cara mereka membesar berbeza. Mungkin yang mengatakan mereka terlalu manja tu cara dia membesar lain dengan yang ingin pulang ni. So kita tidak boleh salahkan mereka sebab mereka membesar dipenuhi dengan kasih sayang daripada ibu bapa. Maybe mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. So untuk berpisah raya ni sukar untuk mereka. So di situ kita tengok banyak netizen yang menyalahkan. Dan yang paling sakit lagi, dia belajar tinggi-tinggi tapi begini-begini. Itu susah diterima. And semua netizen pukul rata. Pukul rata hanya ikut emosi. So bagi saya, kalau kita marah, kita jangan membuat keputusan. Time kita dikawal oleh emosi kita, akan mendapat lagi perkara-perkara negatif. Bukan negatif dari segi virus ni, tapi dari segi emosi mungkin. Untuk yang masih tinggal di sini, ramai yang mungkin kita tidak tahu diri mereka sendiri. Mereka mungkin mental. Ramai yang post, kalau kita tengok di UPSI Confession, ramai yang saya tidak tahu, saya tidak dapat bayangkan semua macam mana saya akan beraya di sini hari pertama. Macam yang saya cakap, kita tidak boleh salahkan mereka. Ini semua suratan takdir. So kita terima. Bukanlah diorang minta untuk kita kasihan ataupun dan sebagainya. Sebab saya percaya yang kita semua kuat. Mereka pelajar kita kuat dan faham keadaan ni dan mampu untuk menghadapi dugaan ni. Cuma kalau boleh, maksudnya instead of daripada kita komen benda-benda negatif, so mungkin kita boleh give some support, motivate orang, bagi diorang sokongan supaya diorang happy kat sini. Sebab mereka-mereka yang berada kat sini adalah mereka-mereka yang bagi saya mempunyai sifat patriotik dan semangat cintakan negara, sebab diorang mematuhi arahan kerajaan untuk kekal berada di kampus. So lebih kurang macam itulah apa yang kita nak sharekan, situasi yang berada kat sini. Apa yang kita nak cakap adalah everything still under control. Kerajaan, pihak UPSI dan pihak berwajib telah mengambil precaution atau preventive measure yang sepatutnya untuk menyiasat dan mengkaji kes ini. Dan untuk netizen semua di luar sana yang kami cintai, kalau boleh kurangkanlah kita punya kecaman-kecaman tu. Sebab kalau kita bermain dengan mental ni, mental akan membawa kepada pemurungan ataupun membawa kepada semua pernah tengok filem Joker kan? Joker kan mental kan, dia boleh buat semua. Sebab orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. So be careful guys. Kau ni over sangat lah sampai ke Joker. Tak adalah, bukan nak jadi macam Joker pun. Tapi so all of us, kami percaya adalah we fight on our own way. So di rumah dengan cara mereka, di sini dengan cara kami. So all of us actually bersatu hati untuk melawan wabak COVID-19. Dan yang terakhir, kepada student yang sudah pulang di rumah, tolonglah patuhi segala perintah-perintah. So pelajar yang pulang ke rumah perlu kuarantin di rumah selama 14 hari. Bermaksud anda tidak boleh keluar ke sana, ke sini. Seperti kata Perdana Menteri kita, anda perlu berada dalam rumah, duduk bersama keluarga. Okay, so itu benda yang
Jangan menambahkan lagi Ya. masalah dan Ya. hormatlah kami di sini. Dan sebab frontliner kita telah buat yang terbaik dan berhempas pulas, jadi kita bantu diorang, jangan kita tambah lagi bebanan diorang yang sedia ada. Kalau mau pergi shopping tu kirim je lah dengan abang ke kakak kirim. Tengok, suruh orang video call, tengok gini mana kau mau. Bebel pula. Okey lah. Okey, thank you semua. Thank you Bye-bye. kerana sudi mendengar kami punya bebelan. So, sekian saja daripada kami. Safi Rosmi dan Syaril Agus. Assalamualaikum. Selamat Masyarakat. berbuka. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa share, like and subscribe tau. Bye.